Dalam video yang lepas berkaitan dengan jadi traders dengan institusi prop firm, saya ada sebut tentang Pandora Papers. Pandora Papers ni dia merujuk kepada lebih kurang 12 juta dokumen rahsia yang telah dibocorkan yang menyenaraikan urus niaga yang kadang-kadang tidak beretika dan korup yang dilakukan oleh orang kaya dan elit di seluruh dunia. Golongan elit ni boleh jadi adalah ketua negara seperti presiden atau Perdana Menteri, golongan raja, selebriti dan juga billionaires. Kadang-kadang duit ni buat orang sentiasa tamak, inginkan lebih. Jadi, golongan seperti ini dia cuba untuk lari tight dalam usaha untuk duit mereka ni tak hilang atau disedut oleh kerajaan. Ada juga yang sebab mereka ada buat aktiviti jenayah, jadi tak nak aktiviti tersebut dikesan dan juga nak duit tersebut dapat dicuci. Pandora Papers ni didedahkan pada tahun 2021 oleh ICIJ pada bulan Oktober. ICIJ dia adalah International Consortium of Investigative Journalists, satu rangkaian global berpusat di Washington dan terdiri daripada hampir 300 jurnalis, penyiasat dan 100 rakan media. Mereka sebelum ni dah pernah dedahkan juga dokumen-dokumen lain dalam kes seperti Panama Papers tahun 2016 dan juga Paradise Papers pada tahun 2017. Kesemua kes ni melibatkan berjuta-juta dokumen. Kes yang mereka didedahkan pada tahun 2016 iaitu Panama Papers telah berjaya mendapat anugerah Pulitzer Prize. Pandora Papers ni juga mendedahkan akaun bank rahsia, pemilikan syarikat yang diletakkan di kawasan-kawasan atau negara bebas cukai seperti Bermuda, British Virgin Island, Panama dan juga Bahamas. Ada juga yang dilaporkan wujud di Russia, United Kingdom dan France. Siapa yang didedahkan dalam Pandora Papers? Ini adalah antara beberapa orang yang didedahkan. Artis seperti Elton John, Ringo Starr, Jackie Chan, Bono, Julio Iglesias and Shakira. Namun peguam untuk artis-artis ni kata tak ada kesalahan pun dibuat sebab cukai dan dokumen yang diperlukan dah pun dibuat ke atas duit tersebut. Star sebagai contoh, bekas drama Beatles dengan net worth bernilai 400 juta US dollar ada buat 2 syarikat di Bahamas untuk jual beli hartanah termasuk kediaman di Los Angeles. Dia juga buat 5 trust di Panama, 3 dikhaskan untuk life insurance policies untuk anak dia dan trust yang lain untuk sentiasa dapatkan pendapatan dari royalty dan juga live performance yang dibuat oleh beliau. Itu adalah antara artis yang ada dalam senarai tersebut. Untuk ahli politik pula, ada kerabat diraja Qatari yang telah membeli 2 kediaman antara yang termahal di England dalam masa yang sama elak cukai sebanyak 25.4 juta US dollar pada ketika itulah. Ada juga Perdana Menteri Czech Republic yang gagal untuk declare satu syarikat pelaburan di luar negara offshore yang digunakan untuk membeli kediaman mewah di French Riviera dengan harga sebanyak 22 juta US dollar. Bagaimana pula dengan individu-individu yang kaya di Malaysia? Antara yang ada keluar dalam berita, dilaporkan dalam berita adalah seorang bekas Menteri Kewangan Malaysia. Bekas Menteri Kewangan Malaysia ni dikatakan adalah antara yang dikatakan terlibat dan disenaraikan dalam Pandora Papers. Jika pergi ke laman web ICIJ sendiri, ada keratan berita yang menyatakan SPRM sedang membuat siasatan kes ke atas seorang bekas Menteri Kewangan dan ahli keluarga beliau. Laporan tidak menamakanlah individu itu secara direct, tetapi menyatakan bahawa seorang bekas Menteri Kewangan berumur 84 tahun. Laporan itu ada juga dikeluarkan oleh utusan Malaysia. Namun ada juga yang mengatakan bahawa pihak berkuasa telah mengesan yang mana Daim Zainuddin dan keluarganya dikaitkan dengan 12 syarikat luar negara dan dalam proses untuk mengenal pasti sama ada kekayaan tersebut adalah datangnya daripada projek kerajaan ataupun tidak. Tun Daim Zainuddin walau bagaimanapun menafikan sebarang salah laku dan menambah bahawa syarikat-syarikat tersebut telah diisytiharkan kepada pihak berkuasa dan sudah pun membayar cukai untuk syarikat tersebut. Tun Dr. Daim Zainuddin, dan dalam video saya sebelum ni ada juga saya dedahkan berapa banyak dividen yang diperolehi oleh Tan Sri Kwek Leng Chan, yang mana mereka ni adalah kita boleh kata daripada golongan T20. T20 biasanya dikaitkan dengan businessman, pandai lari cukai dengan adanya kemampuan untuk mengupah tax agent atau accountant bagi menguruskan akaun mereka. Mereka dikatakan menikmati kekayaan dan hanya membayar cukai yang sedikit sahaja daripada apa yang mereka perolehi setiap tahun. Namun demikian, ada juga video YouTube daripada ML Studios yang saya ada tengok. Video tu dia bertajuk "Ini Loophole Pengkelasan B40, M40 dan T20" yang mana menerangkan dengan jelas bahawa dengan memecahkan kepada 3 kategori sahaja adalah tidak tepat sebenarnya. Graf pembahagian income bukannya dapat dipecahkan kepada 3 kelompok. Graf pendapatan rakyat juga bukannya adalah berbentuk linear, straight line, yang mana ia adalah satu garis lurus dari bawah ke atas, tetapi sebaliknya bersifat eksponensial, di mana semakin anda berada di kanan graf bermakna semakin besarlah perbezaan harta anda dengan mungkin 70 ke 90% golongan yang lain. Jika dibuat satu graf distribution bilangan individu yang income lebih
besar ini, semestinya kita akan lihat mereka yang mempunyai pendapatan yang besar ini adalah berada pada kedudukan long tail dalam distribution chart, di mana bilangan mereka sedikit tetapi menguasai kekayaan yang banyak. Dalam masa yang sama juga kita dapat lihat laporan yang dikeluarkan oleh DOSM yang mana menunjukkan bahawa 1 daripada 3 rakyat Malaysia, median dia adalah gaji berada di bawah gaji RM2,600. Begitulah realiti semasa, dan benda ini bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Apa agaknya yang mereka buat sehingga kan mereka boleh mencapai tahap sedemikian rupa yang bagi golongan ultra kaya ni? Itu saya akan cuba bongkarkan dalam video yang akan datang. Stay tuned.